Pelabuhan Kelang. Pelabuhan ini dikunjungi kira-kira 13,000 buah kapal setiap tahun dengan kendalian jumlah kargo mencecah sehingga 13 juta TEU setahun. Pelabuhan Kelang tersenarai sebagai pelabuhan ke-11 tersibuk di dunia dan yang paling sibuk di Selat Melaka. Selat Melaka memang sejak dahulu lagi menjadi laluan paling selamat untuk kapal-kapal yang berlayar ke tanah besar China dari India, Arab dan Eropah. Waktu itu, Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan paling penting di dunia. Ini kerana kedudukannya yang amat strategik. Selat Melaka berada di Khatulistiwa. Lautnya terlindung dalam perairan yang dangkal di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Sehingga kini, Selat Melaka masih menjadi pilihan laluan kapal-kapal dagang. Ini kerana menjadi keperluan dunia hari ini untuk mengangkut barang dagangan dalam skala yang besar sehingga mencecah beribu tan. Maka kos paling jimat adalah menggunakan kapal laut berbanding pengangkutan udara dan darat. Sebenarnya Pelabuhan Melaka menjadi penting selepas Pelabuhan Temasek yang kedudukannya di selatan Selat Melaka menjadi lesu setelah diserang penguasa Ayutthaya sekitar tahun 1398. Menurut Dr. Jelani Halimi, pakar sejarah maritim alam layu, Melaka dibuka oleh para miswara yang lari dari serangan di Temasek itu. Jadi Melaka ni ketika zaman Prameswara cuma merupakan sebuah pelabuhan kecil. Pelabuhan kecil, tetapi dengan usaha Prameswara cuba mengembangkan perdagangan di Melaka, maka kita dapati perdagangan itu meningkat dan meningkat. Tapi kita jangan lupa bahawa ketika Singapura dikalahkan, dihancurkan oleh Ayutthaya, kita dapati pedagang-pedagang yang selama ini berdagang di Singapura, khususnya pedagang Cina, terkial-kial mencari pelabuhan untuk berdagang. Bila mereka sampai, Singapura dah tak ada. Justru kerana itu, bila sahaja mereka tahu Melaka sudah dibuka, maka pedagang Cina ini terus berdagang ke Melaka. Jadi cara Prameswara pula nak menarik pedagang itu dengan menggunakan orang laut menunjukkan jalan. Di sini pelabuhan baru menggantikan Singapura. Apabila pedagang Cina sudah beralih dari Temasek dan datang ke Pelabuhan Melaka, maka begitu juga pedagang lain. Kebanjiran pedagang dari seluruh dunia menyebabkan dalam masa yang singkat, Pelabuhan Melaka menjadi sangat sibuk dan sesak. Kapal-kapal dagang terpaksa menunggu giliran yang panjang sebelum dapat berlabuh di Pelabuhan Melaka. Tun Sri Lanang menggambarkan bahawa Melaka ini sangat padat dan dihuni oleh pedagang yang kaya-kaya, yang mana banyak orang yang berkapal dan bermodal, dan penduduk itu dicatatkan oleh Tun Sri Lanang, dia bermula daripada Kuala Penajuh, dikatakan di berhampiran dengan Muar, sehingga ke Jugra, di mana jika berjalan itu lampu-lampu ataupun jamung-jamung tidak berputusan, maknanya punya ramainya orang, begitu padatnya penduduk di Melaka. Jika kita lihat catatan dalam abad ke-16 dan ke-17, Pelabuhan Melaka ini terbahagi kepada beberapa lokasi sepanjang Selat Melaka yang bermula di sekitar Kelang, Selangor dan berakhir di kawasan sekitar Muar.
Dan kawasan pelabuhan yang berjajaran sepanjang pantai ini adalah merupakan tempatnya kapal berlabuh sebelum menunggu giliran untuk masuk ke pusat pelabuhan Melaka. Tetapi apa yang lebih utama, kerajaan Melaka itu dapat mengeksploitasikan dia punya kelebihan itu, membuatkan kerajaan-kerajaan kecil ataupun kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar kawasan Melaka datang berdagang di Melaka, dan Melaka jadi pusat tumpuan pedagang-pedagang lain sehingga menjadikan Melaka itu sebagai satu emporium di timur. Maksudnya apa saja barang yang nak dicari di sebelah timur ada di Melaka. Faktor lain yang mendasari kejayaan Pelabuhan Melaka ialah pengurusan yang cekap dan sistem cukai yang adil. Sultan Melaka melantik 4 orang Syah Bandar untuk menguruskan Pelabuhan Melaka. Syah Bandar bertanggungjawab memberi penerangan tata cara berdagang di Melaka dan menyediakan segala kemudahan yang diperlukan pedagang. Setiap Syah Bandar mewakili setiap bangsa atau wilayah dari mana pedagang itu berasal. Biasanya sebelum berlabuh, nakhoda kapal atau pedagang terlebih dahulu menemui Syah Bandar untuk meminta izin berniaga dan melaporkan muatan dagangan kapalnya. Kemudian, nakhoda atau pedagang itu akan dibawa menghadap bendahara untuk mohon izin dan perkenan Baginda Sultan serta menyelesaikan masalah dan pertikaian. Bagi nahoda, setiap nahoda dari negara-negara daripada wilayah-wilayah masing-masing ada gudang-gudang yang tersendiri. Pencatat Portugis juga mencatatkan mereka diberikan penginapan. Maknanya ada, kita anggap sebagai hotel lah zaman itu. Dan Thomas Pires bagi tahu mereka bukan saja telah disediakan gudang penginapan, malah disediakan gajah sebagai kenderaan pengangkutan darat untuk mengangkat ataupun memindahkan barang dagangan mereka, kita katakan sebagai lori lah atau trailer lah pada zaman ini. Banyak faktor selain kedudukan geografi yang mempengaruhi kejayaan Pelabuhan Melaka sebagai pusat tumpuan perdagangan dunia pada abad ke-15 Masihi. Antaranya kebijaksanaan pemerintah Melaka mempelopori konsep perdagangan bebas, sistem pelabuhannya yang teratur dan percukaian yang adil, selain kestabilan politik dan jaminan keselamatan yang juga memainkan peranan yang penting. Jadi pihak Portugis mengatakan bahawa Melaka merupakan pelabuhan yang paling besar, yang paling ramai yang pernah dilihat oleh mereka ketika itu di seluruh dunia. Bandar Hilir Melaka. Sungai Melaka masih setia mengalirkan airnya ke Selat Melaka seperti dahulu. Jambatan merentanginya yang menghubungkan kedua-dua bahagian kota pelabuhan maritim Melaka masih wujud. Di sebelah kanan Sungai Melaka dahulunya adalah kawasan pentadbiran yang menempatkan Istana Sultan Melaka. Manakala di sebelah kiri sungai ini, dahulunya ialah Bandar Upih, yakni kawasan pasar-pasar, gudang-gudang simpanan, dan perkampungan pedagang. Luasnya Bandar Upih ini meliputi Jongke Street hari ini hingga ke Klebang. Ini merujuk kepada peta yang dilukis oleh Belanda sewaktu menguasai Melaka dahulu.
Dan satu lagi petunjuk ataupun gambaran yang menunjukkan kesibukan Melaka itu sendiri adalah Bandar Upih sendiri, yang mana setiap rumahnya adalah dijadikan sebagai premis perniagaan, di mana urus niaga itu dilakukan sepanjang hari dan ditutup menjelang waktu malam. Dan Upih ini juga adalah tempat persinggahan orang-orang daripada luar untuk belajar agama Islam di Melaka ni. Bermakna peranan Upih ini juga selain daripada penempatan pedagang-pedagang asing, dia juga adalah tempat pengajian Islam, tempat orang-orang dari luar, dari Jawa dan dari tempat-tempat lain, dari Sumatera, untuk mempelajari ilmu-ilmu pengajian Islam di Melaka ni, yang mana antara tempatnya adalah di Upih. Itulah peranan Upih. Dan luas Upih ini dikatakan menjangkau sehingga ke Lebang. Ada yang mengatakan luas dia sampai ke Lebang pada hari ini. Jadi orang kata di sini kita dapat gambarkan bahawa kesibukan bukan berlaku di pelabuhan saja, tapi turut berlaku di kawasan pendapatan penduduk itu sendiri. Kehebatan dan kesibukan pasar-pasar di Melaka turut digambarkan oleh penulis Portugis Tommy Pires. Menurut beliau, terdapat kira-kira 84 bahasa asing dituturkan di Melaka. Namun demikian, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca di antara para pedagang, sekaligus mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi dan perdagangan selain bahasa rasmi di Kota Melaka. Sejarah membuktikan bahasa Melayu pernah mencapai tahap yang paling gemilang, khususnya pada abad ke-14, 15, 16, kerana pada ketika ini bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Bahasa Melayu digunakan dengan meluas sekali di pelabuhan Melaka dan juga pelabuhan-pelabuhan lain di alam Melayu. Kerana bahasa ini menjadi bahasa utama dalam urus niaga, dalam jual beli, dan bukan sahaja dalam aspek perdagangan. Bahasa Melayu juga digunakan dalam urusan rasmi seperti surat-surat yang diutus untuk menjalinkan hubungan luar antara sebuah kerajaan Melayu dengan kerajaan Melayu maupun kerajaan Melayu dengan kerajaan yang asing. Dan fenomena ini sebenarnya bersesuaian dengan seperti apa yang pernah dicatatkan oleh seorang penulis sejarah, iaitu Francois Valentin, yang mengatakan pada ketika itu sesiapa yang tidak boleh berbahasa Melayu dianggap sebagai tidak berpelajaran kerana tidak dapat menggunakan bahasa utama yang digunakan dalam dunia Melayu pada waktu itu. Sewaktu zaman kemuncaknya, Kota Melaka telah berkembang menjadi kota kosmopolitan. Bandar Melaka dipenuhi pasar-pasar dan kedai yang menjual barangan dari seluruh dunia. Kedai-kedai memenuhi seluruh Kota Melaka sehingga ke atas jambatan yang merentangi Sungai Melaka ini. Jadi pihak Portugis mengatakan bahawa Melaka merupakan pelabuhan yang paling besar, yang paling ramai yang pernah dilihat oleh mereka ketika itu di seluruh dunia. Maksudnya dunia yang bertamadun, yang disampai oleh orang-orang Portugis ketika itulah. Sebab ini catatan Tommy Pires, ya, dan semua orientalnya, dia mencatatkan bahawa di Melaka kita boleh dapat apa sahaja barang-barang yang kita mahu, baik yang dari timur ataupun dari barat dan dari tempatan, dan apa yang kita tak mahu pun, apa yang kita cari pun ada, kita boleh temui di Melaka pada masa itu. Begitu besarnya perdagangan yang ada di Melaka. Dan pencatat Portugis, penulis Portugis bagi tahu kekayaan di Melaka lebih daripada kekayaan di India. Dan mereka, apabila mereka sampai di Melaka, mereka tidak menyangka bahawa kegemilangan Melaka adalah lebih dari apa yang mereka pernah dengar sebelum ini. Kemajuan perdagangan di Pelabuhan Melaka menjadikan Kesultanan Melaka kaya dan makmur. Di
zaman kegemilangannya, Pelabuhan Melaka telah menjadi kemuncak pencapaian tamadun Melayu di Nusantara. Ini menunjukkan Melaka ini menjadi satu pusat dagangan yang digeruni, yang ditakuti dan ingin dikunjungi oleh semua pedagang dunia. Abad ke-15 dan 16 Masihi, sewaktu Melaka berada di bawah Kesultanan Melayu, dikatakan bahawa tamadun maritim Melayu berada pada kemuncaknya. Ketika itu, Melaka menjadi tumpuan perkapalan dan perdagangan antarabangsa dari seluruh dunia. Ini kerana Melaka menjadi pusat pengumpulan rempah ratus dari seluruh pelosok alam Melayu yang menjadi komoditi utama perdagangan dunia waktu itu. Rempah ratus dari alam Melayu digunakan sebagai bahan utama dalam ubat-ubatan, bahan pemanas badan dan juga sebagai bahan pengawet dan perisa makanan. Malah rempah ratus Melayu bernilai tinggi hingga boleh dijadikan mata wang untuk ditukarkan dengan barangan lain. Melaka, kalau kita lihat dari segi ketinggian tamadunnya, salah satu aspek yang sangat menyumbang kepada kegemilangan Melaka adalah perdagangan. Dan perdagangan di Melaka ini bersifat antarabangsa kerana segala pedagang dari ceruk rantau dunia ada di Melaka. Dan kedua, kerana dari segi barang yang ada di Melaka, barang dagangannya. Barang dagangan di Melaka juga kita boleh temukan dari mana-mana dunia. Malah dari Eropah pun ada barang dagangan di Melaka. Ya? Sebab itu Tommy Pires mengatakan siapa yang memegang Melaka seperti mencekik leher Venice. Sebab wilayah ini memerlukan bahan barang-barang dari Melaka. Kalau katakanlah Melaka memberhentikan, menyekat pengaliran perdagangan dengan satu-satu pelabuhan itu, maka pelabuhan itu akan mati. Kerajaan itu akan lumpuh. Ini menunjukkan Melaka ini menjadi satu pusat dagangan yang digeruni, yang ditakuti dan ingin dikunjungi oleh semua pedagang dunia. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang menguasai perdagangan rempah dunia menarik perhatian kuasa-kuasa barat, termasuk Portugis. Mereka bukan sekadar datang untuk berdagang. Di sebaliknya tersembunyi niat jahat untuk menakluk kekayaan Melaka dan memonopoli perdagangan rempah. Pada tahun 1511, Empayar Kesultanan Melayu Melaka akhirnya runtuh di tangan Portugis. Kegemilangan kerajaan Melayu Melaka musnah. Pelabuhan Melaka mulai suram. Ramai pedagang mula menjauhi pelabuhan Melaka. Abad ke-15 dan abad ke-16 ini yang menguasai perdagangan tetap pedagang-pedagang Islam. Mereka menguasai perdagangan rempah. Apabila Portugis telah mengambil alih pelabuhan Melaka ni, pedagang-pedagang Islam dia meninggalkan Melaka. Maknanya dia tidak lagi memilih Melaka sebagai pelabuhan yang untuk mereka singgah. Mereka mula mengabaikan pelabuhan Melaka. Pedagang-pedagang Islam telah memilih Aceh dan juga Banten pada ketika itu. Kalau mengikut laporan Cina, dia mengatakan bahawa Melaka itu mula sunyi sebab bila ditaluki oleh orang Frank ataupun orang Portugis ini, kita dapati orang Portugis ini menggunakan peraturan yang terlalu ketat. Tidak boleh berniaga dengan sembarangan, mesti semuanya berniaga dengan mereka dan biasanya menentukan harga. Jadi perdagangan secara bebas seperti dalam zaman Kesultanan dulu tak ada dah. Jadi ini menyebabkan orang ramai meninggalkan Melaka. Dan mereka sebenarnya tak dapat menguasai pun sebenarnya kekayaan Melaka tu sebab Portugis ni sebenarnya dia gagal memahami bahawa Melaka ni kaya bukan disebabkan oleh kekuatan hasil buminya, tapi disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah dia dalam menjalankan urusan perdagangan.
Selama lebih 100 tahun, Pelabuhan Melaka telah meniti zaman keemasan. Dalam tempoh masa tersebut, tamadun Melayu turut berkembang seiring dengan pengaruh dan kedatangan pedagang-pedagang asing ke Melaka. Begitu besarnya pengaruh Pelabuhan Melaka hingga boleh mencekik pelabuhan-pelabuhan di Eropah. Kegemilangan Melaka juga menjadi mercu tanda puncak ketinggian tamadun orang-orang Melayu. Selepas kejatuhannya, tiada lagi kerajaan Melayu yang mampu bangkit menandingi kegemilangannya.